إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sentiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, serta berusaha menyebarkan kebaikan sesama kita dan saling memperingati antara satu sama lain. Sesungguhnya kebaikan itu bukan sahaja berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi juga terhadap sesama manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Sidang muslimin sekalian, pada hari ini saya nak memperingatkan kepada diri saya dan tuan-tuan, khasnya bagi yang bawa handphone masuk ke dalam masjid dan ada dalam kalangan kita yang menggunakannya ketika khatib berkhutbah. Ada yang tengok Facebook, ada yang tengok WhatsApp, ada yang tengok Telegram. Ketahuilah, perbuatan yang sedemikian ini boleh menghilangkan pahala jemaat, tuan-tuan. Sia-sia, tuan-tuan. Sembahyang jemaat tapi tak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati sekalian, harta dan kekayaan merupakan salah satu nikmat dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya untuk diurus dengan sebaik-baiknya. Sama ada harta itu digunakan bagi ke jalan kebaikan ataupun jalan kejahatan. Maka salah satu kewajipan orang beriman adalah dengan menunaikan zakat fitrah ataupun menunaikan zakat apabila telah cukup syarat-syarat seperti nisab dan haulnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Maksudnya, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doa kamu itu akan menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya berzakat bukan sahaja memberi kebaikan dan manfaat dari segi sudut ekonomi umat Islam, tetapi juga untuk menjauhkan diri daripada sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat tercela seperti hasad, dengki, kedekut, sombong, takbur dan sebagainya. Ia juga akan mendekatkan diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji seperti bertakwa, pemurah dan bersimpati terhadap golongan yang kurang bernasib baik. Muslimin yang diberkati Allah, hamba yang beriman sentiasa mengharapkan agar kehidupannya diberkati, menunaikan zakat
tidak akan menyebabkan seseorang itu menjadi miskin ataupun berkurang hartanya. Ini kerana di dalam berzakat ada hikmat berkat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pembayar, penerima dan juga zakat yang dizakatkan. Keberkatan adalah suatu nikmat yang tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi dapat dirasai dan dinikmati kesannya dalam kehidupan kita seharian. Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki dan memberikan keberkatan kepada hamba-Nya dalam pelbagai cara. Malah orang yang mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja mendapat kesejahteraan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. Muslimin yang dirahmati Allah, melihat kepada realiti dunia pada hari ini, setiap pelosok dunia termasuk di negara kita Malaysia sedang bertarung menghadapi wabak pandemik COVID-19 yang masih tiada tanda kesudahannya. Slogan "Kita jaga kita" perlu dihayati dan diamalkan dalam setiap lapisan masyarakat agar wabak ini dapat dibendung dan diputuskan rantaiannya. Namun perlu diingatkan juga bahawa slogan "Allah jaga kita" harus juga menjadi teras keimanan dari kita setiap orang yang beriman. Slogan tersebut walaupun tidak dilaungkan dalam media-media massa ataupun elektronik, ia juga perlu disemat kukuh dalam hidup kita dan juga hati kita bahawa Allah sentiasa melindungi dan memelihara hamba-hambanya. Kita sebagai hamba-Nya perlu menjadikan doa dan amal takwa sebagai benteng kehidupan kita di samping pengamalan SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM dan juga pihak yang berwajib. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Artinya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang yang sabar, iaitu orang yang apabila mereka ditimpakan sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami akan dikembalikan. Hadirin yang dirahmati Allah, realiti wabak COVID-19 ini banyak telah memberikan kesan dalam kehidupan kita seharian. Antaranya terdapat juga ramai pekerja yang telah kehilangan pekerjaannya. Para peniaga dan juga ahli perniagaan terpaksa berhempas pulas lebih daripada kelaziman biasa bagi menampung keperluan hidup mereka. Justru pelbagai pihak sama ada kerajaan, NGO maupun orang perseorangan turut membantu bagi meringankan bebanan yang sedang menimpa ini. Dalam masa yang sama, Pusat Pengurusan Zakat juga turut memainkan peranan penting dalam membantu masyarakat bagi menghadapi keadaan ini. Zakat yang ditunaikan oleh umat Islam ini hakikatnya telah membantu meringankan beban golongan asnaf yang tidak berkemampuan dalam menghadapi ujian dan musibah yang melanda pada ketika ini. Yakinlah tuan-tuan, setiap apa yang kita zakatkan akan dihitung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap sen yang kita keluarkan akan diberikan keberkatan dalam kehidupan kita. Bahkan setiap ringgit yang dizakatkan akan menceriakan asnaf yang sedang menderita. Oleh yang demikian, orang ramai, khususnya rakyat dan penduduk negeri Kedah Darul Aman yang tercinta ini adalah diseru untuk sama-sama mengambil peluang dan kesempatan berharga ini bagi melakukan amal kebaikan dengan berzakat.
Sesungguhnya kita sudah hampir berada di penghujung tahun. Bagi sesiapa yang sudah mencapai haulnya, eloklah disegerakan pembayaran zakat ini. Bagi sesiapa yang masih terhutang zakatnya pula, marilah kita segera menunaikannya agar kita terus mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makluman, melalui lembaga zakat negeri Kedah terdapat kira-kira 16,000 orang penerima bantuan bulanan yang memerlukan saraan secara tetap. Mereka merupakan golongan yang perlu diberikan perhatian khusus bagi menampung keperluan paling asas bagi kelangsungan hidup dan menelan belanja kira-kira sekitar 20 juta ringgit setiap bulan. Sidang Jumaat yang dirahmati, dalam masa yang sama, pihak Lembaga Zakat Negeri Kedah juga turut memperkenalkan beberapa inisiatif bagi menarik lebih ramai umat Islam untuk menunaikan zakat. Antaranya ialah yang diperkenalkan apa yang dipanggil sijil muzaki dan logo sahabat zakat Kedah yang diberikan kepada pembayar zakat perniagaan sebagai tanda sokongan dan penghargaan kepada mereka. Matlamatnya ialah sebagai sokongan kepada perniagaan yang diusahakan di samping menambah nilai kepercayaan masyarakat terhadap perniagaan mereka. Mana-mana peniaga Muslim yang ingin mendapatkan sijil dan logo berkenaan bolehlah menghubungi pejabat zakat yang terdekat. Sebagai akhirnya, kita berharap agar segala amal ibadat, amal kebaikan yang kita lakukan penuh tanggungjawab dan ikhlas bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meraih ganjaran berlipat ganda pahala daripadanya. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'inda Allah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah faulaika humul mud'ifun. Maksudnya, dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian ataupun tambahan yang kamu berikan supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia, maka ia tidak akan sekali-kali berkembang di sisi Allah, yakni mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya, sesuatu pemberian sedekah, yakni zakat, yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka mereka yang melakukannya itulah orang yang beroleh pahala yang berganda-ganda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah,
daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fid nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi la yastahamu." Maksudnya, sekiranya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat pada azan dan juga saf yang pertama, nescaya mereka tidak mendapati cara untuk mendapatkannya, lalu mereka mencabut undi, pasti mereka akan mencabut undi. Dalam hadis tadi, Rasulullah telah menceritakan kepada kita bahawa kepentingannya, kelebihannya berada di saf yang pertama, tuan-tuan. Berapa ramai daripada kita mai awal tapi duduk di belakang, tak mau duduk di depan. Jadi mulai pada minggu depan saya harap yang mai belakang tu, yang mai lambat, yang mai awal pakai duduk depan. Pahala dia lebih banyak berbandingkan dengan saf yang duduk di belakang. Dan sahabat Rasulullah lagi daripada Abdul Rahman bin Auf, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal safil awwal." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas saf yang pertama, tuan-tuan. Jadi insya-Allah lah, minta tahun bila minggu depan mintalah bakat-bakat duduklah saf di hadapan sekali, insya-Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بليشة وولي عهده دولية ترمى مولية تنكو شرف الدين وبليشة ابن السلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى له خير الزاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا بجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.